праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Pertahanan dan keamanan merupakan satu keperluan yang penting, iaitu masalah daruriat bagi setiap manusia, masyarakat serta negara pada sembilan bangsa. Dengan adanya pertahanan, keamanan dan keselamatan manusia, masyarakat dan negara dapat melaksanakan tugas, peranan dan tanggungjawab dengan sempurna. Dalam peringkat awal Islam Rasulullah SAW, beliau telah membentuk satu organisasi kemitraan yang berteraskan memenuhi ciri maksud syariah al-Islamiyah atau penjagaan terhadap matlamat sebenar Allah SWT, menurunkan syariat Islam yang bersifat toleransi yang menjadi center of gravity kepada undang-undang peperangan dalam Islam, terutamanya kepada syariat Islam yang menekankan kepada aspek islah atau dipanggil penambahbaikan serta mencegah segala bentuk kerosakan di atas muka bumi. Jadi dalam aspek ini, kami daripada kumpulan 7 subjek maksud syariah akan menceritakan lebih lanjut tentang institusi ketenteraan sebagai pemelihara aspek maksud syariah. Okey. Sekarang saya akan menceritakan tentang maqasid syariah. Okey. Maqasid syariah adalah tujuan atau matlamat yang ingin dicapai dalam sesuatu perkara. Dalam konteks ini, maqasid syariah adalah matlamat yang telah ditetapkan oleh syarak dalam penetapan sesuatu hukum. Okey. Maqasid syariah juga merupakan sebagai hikmah atau maslahat di dunia dan juga di akhirat. Selain itu, ia juga bermaksud menarik kebaikan dan menolak keburukan yang membawa maksud kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Menurut Imam Ash-Shatibi, Allah SWT telah menciptakan syariat untuk mendatangkan kebaikan kepada manusia dan mengelakkan mereka daripada keburukan dan kerosakan. Dan ia juga telah dibahagikan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah ad-daruriyat ataupun keperluan asas. Ianya merupakan keperluan yang dapat menghindarkan manusia daripada kerosakan dan kebinasaan. Seluruh umat telah bersepakat bahawa syariat ini adalah untuk menjaga 5 kepentingan asas ataupun ad-daruriyat al-khamsah. Yang pertama adalah untuk menjaga agama, yang kedua untuk menjaga nyawa, yang ketiga untuk menjaga akal, yang keempat untuk menjaga keturunan, dan yang kelima adalah untuk menjaga harta. Okey, kategori yang kedua adalah al-hajiyat, iaitu keperluan hidup yang akan memberikan kemudahan kepada kehidupan manusia, dan ianya bukanlah satu keperluan yang hanya akan membawa kepada kepayahan atau kesepitan dan tidak membawa hingga ke kebinasaan. Sebagai contoh, solat jamak kasar dan tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang bermusafir. Okey. Untuk kategori yang ketiga adalah at-tahsiniyat, iaitu keperluan yang tidak sampai ke tahap yang boleh mendatangkan kebinasaan atau kesempitan jika ketiadaannya. Ianya adalah hanya pelekat kepada kehidupan sahaja. Cuma tidak enak mata melihat, seperti hadiah tanpa berbalut dan riban. Sebagai contoh, adat bersalam dengan orang tua dan berbudi bahasa dengan masyarakat. Ini adalah pelengkap bagi kecantikan seorang tersebut. Jika dilihat pada zaman Rasulullah SAW, baginda SAW telah mengetuai setiap 28 misi peperangan dalam usaha menyebar luaskan dakwah Islamiah. Sebagai panglima tentera, Rasulullah SAW mempunyai banyak keistimewaan dan sifat-sifat unggul sebagai panglima tentera dan tidak boleh ditandingi oleh sesiapa pun di sepanjang sejarah ketenteraan. Terdapat banyak bentuk strategi ketenteraan dalam peperangan yang dipimpin baginda dan sebahagiannya masih diguna pakai sehingga ke hari ini. Selain itu, Rasulullah SAW juga telah meletakkan asas dan prinsip yang dibina atas dasar kasih sayang, kemanusiaan dan ketamadunan. Kesemua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Dan keistimewaan yang terbesar sekali dalam perancangan ketenteraan baginda adalah penjagaan maqasid syariah Islamiah, atau boleh dikatakan penjagaan terhadap matlamat sebenar Allah Subhanahu wa taala, menurunkan syariat Islam yang bersifat toleransi yang menjadi center of gravity kepada undang-undang peperangan dalam Islam, terutamanya syariat Islam yang menekankan aspek islah atau penambahbaikan dan mencegah segala bentuk kerosakan di muka bumi Allah ini.
Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 85 hingga 86 yang bermaksud, janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya makmur, teratur dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu lalang dan menakut-nakutkan dan menghalangi orang-orang yang beriman dari melalui jalan Allah. Dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok terpesong. Dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu kembang ramai. Serta perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi mari kita lihat bagaimana baginda SAW memenuhi keperluan maqasid syariah dalam memimpin institusi ketenteraan, khususnya melalui perancangan atur gerak, penyediaan dan persiapan logistik, latihan dan pembentukan ketenteraan, strategi peperangan, pemilihan pemimpin dan sebagainya. Ketenteraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepati maqasid syariah, khususnya yang berkaitan dengan kemuliaan insan dan penjagaan hak-hak yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada panglima tentera dan memberikan garis panduan kepada mereka supaya menentukan langkah-langkah pemeliharaan terhadap kehidupan insan, menghormati sesama manusia tanpa mengira keturunan atau agama mereka. Ibnu Katsir telah menjelaskan bahawa sesungguhnya keadilan merupakan sesuatu yang wajib ke atas setiap orang, untuk setiap orang dalam semua keadaan. Bila Nabi Muhammad SAW melantik seorang panglima tentera atau ketua suatu misi operasi ketenteraan, baginda sentiasa berpesan dengan pesanan supaya bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa bersikap baik terhadap anggota masing-masing. Kemudian baginda SAW bersabda yang mafhumnya, berperanglah kamu sekalian atas nama Allah di jalan Allah dan perangi orang kafir terhadap Allah. Berperanglah dan jangan kamu menjadi pelampau. Jangan kamu mendera, membunuh anak kecil, dan apabila kamu bertemu musuh dari kalangan orang kafir musyrik, maka serulah mereka kepada 3 perkara, iaitu memeluk Islam, membayar jizyah atau pendamaian perjanjian damai. Jika mereka menerima salah satu daripadanya, maka terimalah mereka dan jangan menyerang mereka. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Bila mereka menyambut Islam, maka hentikanlah serangan ke atas mereka dan ajaknya mereka supaya berpindah kepada negeri mereka, kepada negara Muhajirin. Okey, berdasarkan perancangan ketenteraan Rasulullah SAW, terletak padanya unsur-unsur maqasid syariah atau misi ketuhanan yang diterjemahkan dalam bentuk undang-undang peperangan dari aspek teori keislaman, di mana Rasulullah SAW mengambil berat terhadap perkara ini kepada semua panglima tentera. Kesemuanya mempunyai maqasid syariah yang mementingkan keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan manusia. Antara contohnya adalah matlamat yang hendak dicapai dalam peperangan jelas dan spesifik. Perkara ini menjadikan para tentera dapat memahami secara teliti perancangan dengan baik dan melaksanakan tugas dengan mudah. Sebagai contoh, sebelum berlakunya peperangan Badar, baginda SAW telah meminta pendapat dari para sahabat dari kalangan Ansar untuk mendapatkan strategi peperangan yang berkesan dengan sabdanya yang bermaksud, berikanlah pendapat kamu kepadaku wahai sahabat-sahabat. Selain itu, menyelaras dan segala usaha yang boleh membawa kepada terlaksananya konsep dan matlamat tolong-menolong dalam keadaan harmoni dalam setiap peringkat kepimpinan. Perkara ini dapat dilaksanakan dengan perancangan yang sempurna dengan mengemukakan tanggungjawab yang jelas dari sudut masa dan tempat. Dalam konteks ketenteraan, perkara ini dapat dilaksanakan berdasarkan maklumat dan perancangan yang telah dibuat. Sebagai contoh, dalam peperangan Yarmouk, tentera Islam akan berdepan dengan tentera Rom yang ramai dan senjata yang hebat. Perkara ini memberikan inspirasi kepada Panglima Khalid Al-Walid untuk menyusun strategi ketenteraannya secara tidak berpusat, berbeza dengan strategi ketenteraan ketika operasi pembukaan Kota Mekah. Akhir sekali adalah membangun kemahiran dan keupayaan kepimpinan
seiring dengan perancangan yang diatur sekaligus sebagai tempat atau kaedah untuk mencari kaedah yang terbaik bagi mencapai kejayaan. Ia juga merupakan tempat bagi pertembungan antara keupayaan akal dan juga kehendak manusia. Dalam sirah peperangan bersama Rasulullah SAW, baginda telah melantik beberapa panglima tentera berdasarkan keupayaan dan kekuatan personaliti yang berbeza. Antaranya panglima yang gagah, pandai menyimpan rahsia, tahan lasak dan beberapa kriteria yang lain. Antara tokoh yang pernah dilantik berdasarkan ciri-ciri tersebut ialah seperti Abdullah bin Jahsh, Hubban bin Munzir, Al-Zubayr bin Awam dan Huzaifah bin Yaman. Sekian daripada saya berkaitan unsur-unsur maqasid syariah dalam ketenteraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam memenuhi keperluan maqasid syariah dalam konteks pertahanan negara, perlunya negara mempunyai angkatan yang berwibawa, bukan sahaja kuat dan lengkap dari aspek aset dan logistik, tetapi individu yang menganggotai organisasi Angkatan Tentera Malaysia atau sumber manusia pertahanan. Salah satu aspek penting dalam usaha membina tentera yang berwibawa ialah melalui pendidikan Islam serta penghayatan agama. Penekanan utama pendidikan ialah untuk membangunkan kepribadian manusia berlandaskan etika moral dan agama. Menurut perspektif Islam, pendidikan merupakan asas yang penting pada keseluruhan hidup manusia bagi mencapai objektif pengabadian yang menyeluruh terhadap Allah. Pendidikan juga merupakan proses menjaga dan memelihara sifat-sifat menjadi seorang individu yang diberi latihan atau pendidikan untuk mengumpul bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka dengan dorongan secara beransur-ansur supaya bakat, personaliti dan nilai-nilai luhur dapat dikembangkan dengan baik. Menurut Hasan Langgong tahun 1991 mengatakan, fokus utama dan terpenting dalam pendidikan ialah seorang individu itu perlu dididik sepanjang masa secara seimbang ialah jasmani, rohani, emosi dan intelek yang dijuruskan dalam konteks pengabdian diri kepada Allah dan memperoleh keredaannya. Sebagaimana diungkapkannya, iaitu manusia yang penuh keimanan dan takwa berhubung dengan Allah, memelihara dan menghadapkan segala perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan. Selain dari itu, matlamat pendidikan dalam Islam juga bertujuan untuk melahirkan hamba Allah yang mempunyai perkembangan diri yang seimbang dalam kehidupan insan, merangkumi aspek emosi, intelek dan rohani. Dalam Islam, keseimbangan pembangunan manusia perlu berasaskan kepada kerohanian agar manusia yang didik tersebut berakhlak mulia, bertakwa, patuh dan taat kepada hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah dibincangkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dan Wan Muhammad Daud, bahawa pendidikan adalah sebagai proses ta'adib yang dihubungkan kaitkan dengan islah adab. Dalam konteks Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia, KAGAT telah diberi peranan untuk melatih dan memberikan pendidikan Islam kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia menurut buku Burhanuddin Jalal 2011, serta menjadikan anggota ATM individu yang unggul yang mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah amanah. Amanah ialah sifat mulia yang mesti diamalkan oleh setiap orang. Ia adalah asas ketahanan umat dan kesadaran negara, kekuasaan, kehormatan dan roh keadilan. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas adalah inti parti setiap ibadah dan perbuatan. Yang ketiga, tekun. Islam mengalahkan umatnya supaya tekun dalam melakukan sesuatu pekerjaan sehingga selesai dan berjaya. Sifat tekun akan meningkatkan produktiviti ummah, melahirkan suasana kerja yang aman dan memberi kesan yang baik kepada masyarakat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai apabila seseorang kamu bekerja, dia melakukan dengan tekun. Seterusnya adalah berdisiplin. Berdisiplin dalam menjalankan suatu pekerjaan akan dapat menghasilkan mutu kerja yang cemerlang. Hasrat negara untuk maju dan cemerlang akan dapat dicapai dengan lebih cepat lagi kerana dengan berdisiplin, seorang itu akan dapat menguatkan pegangannya terhadap ajaran agama dan menghasilkan mutu kerja yang cemerlang. Seterusnya adalah bersyukur. Bersyukur dalam konteks peribadi unggul berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, sebagai tanda kerendahan diri terhadap segala nikmat yang diberikan oleh pencipta sama ada sedikit atau banyak. Yang kedua, bersyukur sesama makhluk sebagai ketetapan daripada Allah SWT supaya kebajikan sentiasa dibalas dengan kebajikan. Firman Allah SWT, sabar dalam menghadapi cabaran hidup. Sabaran amat penting untuk membentuk peribadi unggul seperti yang dikehendaki oleh Allah. Adil maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya.
para ulama membagikan adil kepada beberapa peringkat, iaitu adil terhadap diri sendiri, orang bawahan, pemimpin atasan dan juga sesama saudara. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud 3 perkara yang menyelamatkan seseorang itu daripada kemurkaan Allah, iaitu takut pada Allah ketika bersendirian dan di khalayak ramai, berlaku adil pada ketiak suka, marah dan berjimat cermat ketika susah dan senang. 3 perkara yang membinasakan, iaitu mengikut nafsu, terlampau bakhil dan kagum seorang dengan diri sendiri. Patuh dan taat. Setiap pengikut mesti taat kepada pemimpinnya. Walau bagaimanapun, patuh dan taat ini hendaklah dilaksanakan sebagaimana seseorang pemimpin itu berada di landasan Islam yang betul dari segi matlamat, tindakan dan pengurusan peribadinya. Prinsip ini boleh dirumuskan dari pelaksanaan solat berjemaah di mana makmum tidak perlu mengikut imam atau pemimpin yang tidak mengikut rukun-rukun solat. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wajib ke atas setiap orang Islam mendengar dan mematuhi perintah ketua pemimpin di dalam perkara-perkara yang disukai atau dibencinya, selagi tidak disuruh mengerjakan maksiat. Bila disuruh mengerjakan maksiat, tidak lagi ia diwajibkan mendengar dan taat, sanggup berkorban. Mengikut haruslah memberikan sesuatu komitmen, sama ada kepada penghasilan, organisasi, jurusan air dan sebagainya. Komitmen merupakan sesuatu yang berkesinambungan. Pengikut yang mempunyai komitmen akan mempengaruhi pengikut-pengikut yang lain di sekitarnya dalam melaksanakan sesuatu misi atau kerja yang diarahkan oleh seseorang pemimpin dengan jaya dan efektif. Ini kerana pengikut merupakan satu rantaian individu dalam organisasi atau masyarakat. Jika rantaian individu mempunyai komitmen, ia akan mempengaruhi motivasi individu dan di sekitarnya. Seterusnya akan memberi dorongan kepada pemimpin dalam melaksanakan urusannya dengan lancar dan cemerlang. Dalam masa yang sama, komitmen ini adalah peluang untuk seseorang pengikut mempertingkatkan lagi kerjaya dan taraf hidupnya. Berkorban ialah menyumbang jiwa dan harta, masa dan nyawa serta segala-galanya demi mencapai matlamat. Di dunia ini tiada jihad yang tidak menuntut pengorbanan. Segala pengorbanan yang disumbangkan demi gagasan ini tidak akan disisihkan, sebaliknya akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar dan pahala yang lebih baik. Antara firman Allah yang mengaitkan aspek tersebut adalah seperti berikut. Katakanlah, wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yang itu azab yang seksa. Kerana Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik, yang dirhaka. Thiqah, boleh dipercayai. Setiap pengikut perlu mampu berdikari dan berfikir secara kritikal dalam sesuatu perkara atau penilaian demi kebaikan kumpulan atau organisasi. Ini akan membolehkan pemimpin dan kumpulannya menanam rasa kebolehpercayaan terhadap dirinya. Dia boleh dipercayai bila-bila masa saja dan sama-sama berkongsi kejayaan dengan pemimpin dan masyarakat sekitar. Tajarud iaitu jati diri. Tajarud ialah memberikan tumpuan sepenuhnya kepada fikrah atau gagasan kepimpinan organisasi yang disertai dan mengetepikan semua prinsip yang lain. Yakin dengan prinsip perjuangan yang dipegang bahawa itulah yang paling mulia, paling lengkap dan paling tinggi. Firman Allah, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sabati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan demi corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah, kami tidak percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadat. Bagi menjelaskan lagi aspek penghayatan Islam di kalangan anggota tentera, kajian selanjutnya akan meneliti beberapa aspek yang berkaitan dengan ketenteraan Islam. Sejarah ketenteraan pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Dengan tujuan kajian ini benar-benar dapat mencangkup bagaimana institusi ketenteraan itu dapat menjadi unggul berdasarkan sirah Rasulullah dan sejarah Islam yang menghayati Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sekaligus menjadi benteng pertahanan ummah yang mampu menepati ciri-ciri makasih syariah dan organisasi angkatan tentera, dapat menepati kehendak Islam serta mampu memenuhi 5 kriteria dalam Islam yang disebut sebagai ad-daruriyah al-hams atau kepentingan yang 5, iaitu yang pertama, menjaga agama, hifzul ad-din, bermaksud hak untuk memilih agama dan melaksanakan ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan. Yang kedua, menjaga akal, hifzul al-aqlu, bermaksud kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat bagi memperoleh keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga nyawa, hifzul al-nafs, bermaksud hak untuk menjaga kepentingan nyawa, iaitu kehidupan manusia supaya boleh hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya.
Seterusnya, menjaga harta, hifzul al-mal, bermaksud bebas untuk mencari, mengumpul harta serta menggunakannya bagi kepentingan diri dalam kehidupannya. Yang seterusnya, menjaga keturunan, hifzul al-nasab, bermaksud setiap insan berhak untuk mempunyai keturunan, menjaga keturunan dan memastikan keturunannya berkembang dan berterusan. Al-Mawardi Abu Hasan Ali tahun 1960. Secara keseluruhannya, institusi ketenteraan di bawah pimpinan Rasulullah SAW sangat menitik beratkan aspek maqasid syariah. Ternyata penekanan tersebut telah membawa institusi ketenteraan Islam kepada matlamat yang dikehendaki dalam membina minda untuk kita, umat Islam pada hari ini, untuk berfikir dan bertindak serta menilai secara mendalam kesungguhan dan kebijaksanaan pemikiran tentera umat Islam yang bertaut secara langsung dengan faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya institusi ketenteraan pada zaman Rasulullah SAW sentiasa menghubungkaitkan kemenangan dengan Allah dan Rasulnya, sekaligus sentiasa mengaitkan dengan kepentingan maqasid syariah.